بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah pun masuk ke fasa yang ketiga daripada Ramadan, iaitu 10 malam yang terakhir. Dan dalam 10 malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita suatu malam yang mana fadilatnya, keberkatannya, barakahnya, rahmatnya lebih daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung bersamaan dengan 83 tahun lebih. Hakikat yang perlu kita ketahui dalam Lailatul Qadar ini adalah suatu bentuk pengibadatan kita yang bersungguh-sungguh untuk kita nak mendapatkan pahala, rahmat dan juga barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkannya, iaitu Al-Quranul Karim. Walaupun tidak disebut lafaz Al-Quran, tetapi ianya diketahui secara umum bahawasanya ia adalah Al-Quran. Allah berfirman, kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dalam bahasa Arab, perkataan anzalna berbeza dengan nazzalna. Kalau anzalna itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ia dengan sekaligus. Turun dalam sekaligus, mana satu Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar pada permulaan turunnya Al-Quran adalah pada 17 hari bulan Ramadan. Ini sepakat daripada kalangan ulama. Bermakna Lailatul Qadar semasa diturunkan Al-Quran daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah pada malam Al-Qadar, iaitu pada 17 hari bulan Ramadan sekaligus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pula ia secara munajjaman. Munajjaman bermakna ianya turun peringkat demi peringkat selama 23 tahun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menyatakan bahawasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah itu makna malam qadar. Orang bangsa Arab bukan sebenarnya tidak mengetahui makna Lailatul Qadar, tetapi tidak mengetahui apakah mahiyah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan Lailatul Qadar itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kita bahawasanya dalam kita nak memahami sesuatu perkara yang besar, Allah Subhanahu wa taala selalunya turun dengan mengulangi ayat itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama seperti mana kalau kita baca surah Al-Haqqah, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah.
ataupun kita baca suratul waqi'ah, surah al-qari'ah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanya, tetapi bukan Allah nak jawapan daripada kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan selepas Allah kata wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tidak mengetahui apakah itu malam al-qadar. Maka Allah beri jawapannya, iaitu lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan sebab nuzul ayat ini adalah ramai di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in merasa kagum dengan seorang ahli ibadat Yahudi pada zaman dahulu yang mana beliau beribadat selama lebih daripada 1000 bulan. Malamnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya bermujahadah ataupun berjihad fi sabilillah. Jadi selama lebih daripada 1000 bulan dia melaksanakan ibadat tersebut, maka dianya dikagumi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini boleh tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam tafsir Ibn Katsir. Lalu Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa suatu perkhabaran gembira kepada umat terakhir ini yang tidak ada pada umat-umat yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin, iaitu malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kamu kagum dengan ulama ataupun ahli ibadat di kalangan orang Yahudi yang beribadat selama 80 tahun lebih, 1000 bulan lebih tanpa miss satu pun, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat akhir zaman ini yang umurnya pendek-pendek ini dengan suatu perkara yang lebih baik daripada amalan yang telah dilakukan oleh mereka, iaitu suatu malam ibadat pahalanya digandakan sehingga 83 tahun ataupun melebihi daripada 1000 bulan. Kemudian keistimewaan malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanazzalul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala tanazzal mana menurunkan malaikat secara berperingkat-peringkat daripada 7 petaluk langit. Turun ke mana? Turun ke atas muka bumi ini. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membawa barakah, tujuannya adalah untuk membawa rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat malam al-qadar itu. Kemudian selain daripada para malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Jibril alaihi salam pada setiap tahun pada malam al-qadar. Buktinya mana? Buktinya tanazzalul malaika warruh. Warruh itu adalah Jibril alaihi salam. Kadang-kadang ada orang suka bertanya, Jibril selepas daripada bawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia kerja apa pula? Seolah-olah macam Jibril tak ada kerja pencen. Jibril ada kerjanya yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Di antaranya ialah Jibril turun pada malam itu bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Selain daripada para malaikat bertahmid, bertakbir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga membawa rahmat dan barakah kepada manusia ini. Biizni rabbiha, turunnya para malaikat dan juga Ruh Al-Qudus iaitu Jibril alaihi salam biizni rabbiha, dengan izin, dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr. Biizni rabbiha min kulli amr, dalam semua urusan perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan sejahteralah mana Lailatul Qadar orang yang mendapatkannya itu sehingga ke paginya, matla'il fajr, sehingga naik fajar. Bermakna malam Lailatul Qadar itu amalannya yang harus kita lakukan adalah saat-saat terakhir pada sebelah malam, bukan pada awal malam, tapi makna sepertiga ataupun sebelum daripada sepertiga daripada malam. Itulah saat yang paling baik untuk kita melakukan ibadat dalam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan suatu malam yang istimewa
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita berlomba-lomba mencari taharrau Lailatul Qadr fi ashril awakhir. Carilah kamu, berlomba-lombalah kamu mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita fahami bahawasanya Allah sediakan Lailatul Qadar selepas daripada diturunkan Al-Quran pada 17 Ramadan, tak termasuk lagi 10 terakhir, tapi pada 10 Ramadan, pada 17 Ramadan. Pada malam itu nama dia Lailatul Qadar. Tetapi selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kemudian diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 10 terakhir itu pula pada masa al-watr. Maksud masa al-watr makna masa janggal, iaitu bilangan yang 21, 23, 25, 27 dan 29 daripada Ramadan. Mana cari pada malam-malam tersebut. Apa yang perlu kita cari? Malam Al-Qadar tetap ada. Apa yang perlu kita cari dia? Adakah perlu kita keluar pada waktu PKPB ni? Cari malam di mana? Di Tesco ke? Ataupun di supermarket di Ion Big ke? Atau di mana-mana lagi? Nak cari Lailatul Qadar? Tak. Malam Lailatul Qadar hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya, untuk mendapat habuannya. Bukan mencari seperti mana kita mencari ikan di pasar yang telah sedia ada. Bukan kita nak mencari baju raya yang memang telah sedia ada. Tapi malam Al-Qadar mesti kita cari ia dengan ibadat kita. Bukan cari malam, tetapi mencari ibadat kita itu, menjadikan ibadat kita itu supaya mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Sesungguhnya al-mal wal banun, harta dan juga anak-anak. Dua-dua ini merupakan sumber yang penting dalam kehidupan manusia. Harta dan juga anak-anak. Anak-anak tanpa harta tak berguna. Harta tanpa anak-anak juga rasa tidak lengkap dalam kehidupan kita. Bermakna harta diperlukan oleh manusia, anak-anak juga diperlukan oleh manusia. Namun begitu, kedua-duanya akan luput daripada kita. Apabila kita mati, anak-anak kita pun hilang daripada kita. Sama ada mereka nak berdoa kepada kita, tak berdoa, harapan kita supaya mereka menjadi anak soleh yang sentiasa mendoakan kepada kita setiap masa. Sama seperti mana kita sentiasa mendoakan kebajikan, keampunan kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian harta kita akan lenyap, akan hilang, diambil oleh anak-anak kita sebagai pewaris kepada harta kita. Hilang kedua-duanya, tidak menjadi apa-apa pun kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi al baqiyatus salihat khairun, lebih baik, 'inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, dari segi pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan atau apa yang nak kita harapkan. Apa itu al baqiyatus salihat? Sebahagian daripada ulama menyatakan al-baqiyatus salihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu merupakan apa yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat. Ada lagi makna-makna lain yang dibawa oleh para ulama, tetapi yang kita ambil ini adalah salah satu daripada tafsirannya. Bermaksud, sediakanlah al-baqiyatus salihat untuk kita. Anak-anak penting, harta penting, tapi ada sesuatu lagi yang lebih penting kepada kita, al-baqiyatus salihat. Maka al-baqiyatus salihat itu adalah salah satu daripada keutamaan kita melakukan zikir pada malam Al-Qadar ini.
Mana salah satu daripada keutamaan kita selain daripada kita solat malam. Ramai juga bertanya, apakah ibadah yang perlu saya buat? Ibadah yang perlu kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seperti biasa yang pernah kita lakukan pada setiap malam, iaitu kita melakukan solat tahajud pada sepertiga akhir malam. Kita lakukan bangun sahur, kita boleh solat tahajud. Kalau kita malas, kita solat 2 rakaat. Kalau kita agak kuat, 4. Kalau lagi nak 6, 8, 10, 12. Kalau kita tak rasa, kemudian kalau kita rasa dah malas, tak boleh nak buat, maka kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara ibadat-ibadat yang lain, dan yang paling utamanya ialah kita membaca Al-Quranul Karim. Kita kata tak kuasa kita nak baca Al-Quranul Karim, sekurang-kurangnya sekali kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Tapi sebaik-baiknya lebih daripada itu. Kalau betul-betul kita peruntukkan membaca Al-Quran, satu hari ada 24 jam. Satu surah kalau kita baca dengan secara hadar, kita akan satu juz kita akan selesai membacanya lebih kurang dalam setengah jam. Satu. Bermakna kalau kita kuat, kita boleh baca sehingga 3 juzuk 1 jam setengah. Jangan kita ambil 1 jam setengah tu secara berterusan. Ambil 1 juzuk rehat, kemudian ambil pula 1 juzuk rehat, ambil 1 juzuk rehat. InsyaAllah kita akan khatam sekurang-kurangnya kalau sehari 3 juzuk 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Ada orang yang kuat, ada yang sehingga 5 kali. Ada yang kalau dibuat 5 juzuk 1 hari, insya-Allah dalam masa 6 hari dia boleh selesaikan 30 juzuk. Ada orang yang lebih kuat daripada itu. Maka pada malam Al-Quran itu isilah tuan-tuan, isilah dengan perkara-perkara yang senang, yang mudah untuk kita lakukan. Tak perlu kita nak tunggu, ustaz tolong bagi tahu kepada saya apakah yang saya nak kena buat dalam bulan malam Al-Qadar ini. Saya nak, ustaz. Tak payah kita buat yang teruk-teruk. Kita buat yang biasa. Bangun tahajud, baca Al-Quran, istighfar, zikir dengan la ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Rasa dah tak mampu buat, zikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun dengan mana-mana zikir yang lain. Kerana inilah yang akan membantu kita. Dan kalau kita mencari Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, pada malam-malam ganjil sahaja, sedangkan malam-malam genap kita tak buat apa-apa ibadah, kita tidur sepanjang masa, bangun sahur, kemudian solat subuh, tidur pula, maka kita bimbang malam ganjil itu, walaupun ianya ada, kita tak mampu untuk nak bangun dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia itu dia perlu bersedia sejak daripada awal. Perlu bersedia sejak daripada awal untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Di antara perkara pertama yang ditekankan oleh para ulama ialah kehidupan kita sebelum daripada Ramadan ini. Mestilah kita beribadah untuk kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita hanya nak malam ini sahaja kita nak dapat keistimewaan, rasa-rasa tanpa, kalau kita bekerja biasa pun, kalau tanpa wang yang banyak, kita tak boleh nak memberi barang yang banyak. Jadi apakah pada malam Lailatul Qadar ini kita akan dapat tanpa kita ada amalan yang banyak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita untuk supaya kita sediakan diri kita sendiri, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal konsep ketuhanan, tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, jitukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi segala maksiat. Insya-Allah ini akan membantu kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Kerana malam Al-Qadar itu bukan hanya kita bangun beribadah biasa dengan rasa malas, tak, tetapi dengan rasa bersungguh-sungguh untuk kita nak laksanakan. Di antara
amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Qadar itu adalah yang perkara pertama yang dilakukan al-i'tikaf, i'tikaf di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf di masjid 10 hari yang terakhir. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Sayyidah Aisyah kembar dengan masjid, Rasulullah akan beriktikaf di masjid. I'tikaf di masjid bermakna tidak melakukan perkara-perkara luar daripada ibadat. Mana masuk ke dalam masjid, kita tak keluar daripada masjid kecuali untuk kita qada hajat kita. Sekadar itu sahaja. Mana kita tak balik ke rumah. Kalau balik ke rumah, putuslah i'tikaf tersebut. Bermakna kita kena masuk semula, kena niat semula i'tikaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam washidda mi'zarah. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kemas kainnya. Mengikat kemas kainnya mana menunjukkan kinayah kepada kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengejutkan para keluarganya untuk sama-sama beribadat dan mencari Lailatul Qadar. Ini yang susah untuk kita nak laksanakan pada anak-anak kita. Kalau kita kejutkan anak-anak kita, Allahu Akbar, nak bangun susah. Bangun sahur pun sebab kejut kata lagi 10 minit kita nak habis waktu, barulah nak bangun. Jadi makna kalau kita berjaya membangunkan anak-anak kita pada malam Al-Qadar ini, pada malam-malam ganjil ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajar isterinya Sayyidah Aisyah untuk supaya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya oleh Sayyidah Aisyah apakah yang perlu dilakukan kalau bertemu dengan malam Al-Qadar ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni selalu kita baca, tapi selalunya kita baca dengan kita buat penambahan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau kita nak tambah, kalau kita nak ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Kalau fa'fu anni untuk seorang, kalau fa'fu anna untuk ramai. Untuk kita gunakan lafaz yang ramai untuk kita dan juga keluarga kita. Banyakkan berdoa dengan doa itu. Ustaz, saya nak doa lain. Doalah doa apa pun. Semuanya boleh. Tapi itu khusus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar akan isterinya untuk supaya membaca doa tersebut pada malam Lailatul Qadar. Maka kita perbanyakkanlah doa itu pada siangnya atau pada malamnya, banyakkan membaca doa tersebut. Kerana doa tersebut, Allahumma innaka afuun, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau ya Allah afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan suka kepada mengampunkan orang. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan dosa kita, supaya Allah terima pahala ganjaran daripada amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Selain daripada itu, boleh kita baca doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarrihi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam a'lam. Kemudian doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ista'adha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu li rashada.
Itu di antara doa-doa yang ada yang boleh kita mohon. Kalau tak hafal, kita boleh minta lah doa-doa yang lain. Doa-doa biasa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga doa-doa yang lain. Bacalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah kita rasa dah tak mampu dah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara apa yang perlu untuk kita nak lakukan. Kemudian satu perkara lagi tuan-tuan dan puan-puan, ialah tanda-tanda malam Al-Qadar ini. Ini memang amat disukai oleh umat-umat akhir zaman ini. Maknanya, semalam Lailatul Qadar. Kenapa tengok pagi ini, tengok cerah, rasa tak berapa, mataharinya tak terang. Kemudian panasnya pun tak seberapa. Kemudian nampak langit kemerah-merahan, tanda kepada para malaikat berpusu-pusu untuk naik ke atas langit semula. Itu yang dicari. Tapi tentang ibadat pada malamnya, perkara itu tak ditekankan. Kita tak akan berjumpa dengan malam Al-Qadar seperti itu, kerana malam Al-Qadar itu perlu diisi dengan ibadat. Jadi makna kalau kita nak, malam itu mesti diisi dengan ibadat, dan insya-Allah dengan ibadat yang ada akan memperolehkan kita mendapat malam Al-Qadar itu. Dan tanda-tanda memang ada yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Harinya cuacanya tenang, tak panas, tak sejuk. Kemudian kita akan nampak langitnya merah, muram sikit kerana malaikat berpusu pada sebelah pagi itu untuk kembali. Kemudian ada juga pertanyaan yang selalu ditanya, malam Al-Qadar ini kalau di Malaysia pada malamnya, di sebelah, mungkin di sebelah Amerika, di England masih lagi siang. Jadi bila mereka nak dapat malam Al-Qadar? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan malam sebelah sini, siang sebelah sana. Jadi walau bagaimanapun malam tetap berlaku. Maka Lailatul Qadar pasti akan dapat kepada mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berusaha untuk mencari malam Al-Qadar ini. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tua datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni dah tua, tak larat nak berdiri untuk nak solat malam, tak larat untuk nak buat pada malam-malam ganjil 21, 20, 23, 25, 27 dan 29. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, kekalkan kamu pada malam 27. Mana Rasulullah minta kepada orang tua tersebut untuk beribadat secara lebih pada malam 27 hari bulan Ramadan. Bukan bermakna malam 27 itu akan dapat Lailatul Qadar, tetapi nak pastikan supaya sentiasa beribadah, terutama pada malam-malam ganjil ini. Dan Rasulullah pesan kepada sahabat itu supaya jangan tinggal pada malam 27. Maka 10 terakhir telah lepas kepada kita, harinya berbaki kepada kita 7. Maka 7 ni makna kepentingan lagi kepada kita. Dalam 7 tu makna kita ada 23, kita ada 25, kita ada 27 dan kita ada 29. 4 malam ini lagi untuk kita intensifkan amalan-amalan kita, zikir-zikir kita, istighfar kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita mendapat sekurang-kurangnya sekali habuan kita dalam Al-Qadar ini. Sekurang-kurangnya. Kalau mereka yang mencari, yang dapat, seperti ulama-ulama dahulu, lebih daripada sekali setiap tahun mereka mendapat malam Lailatul Qadar. Sebab itu kelebihan kepada mereka tu banyak. Jadi kalau ada tuan-tuan, jangan lupa doa untuk diri kita sendiri, doa kepada kedua ibu bapa kita, doa kesejahteraan supaya anak-anak kita, cucu kita, cicit kita dan zuriat
yang berterusan daripada susur jalur kita itu mendapat berkat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi zuriat salihah, zuriat yang salih yang akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kita. Dan mintalah juga doa kepada kaum muslimin, muslimat semua, sama ada yang hidup maupun yang mati, untuk mereka juga diberi keistimewaan dengan dapatnya kita malam Al-Qadar itu. Mereka juga turut merasa tempiasnya daripada amalan-amalan kita, daripada doa kita. Jangan dilupakan hal tersebut. Rasanya hanya sekadar itu dulu untuk kali ini. Moga dengan Ramadan yang ada ini dan juga hari raya yang bakal menjelang ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Semoga kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya saya ada kekasaran, kesalahan semasa saya membicarakan dalam kuliah secara online ini, saya mohon banyak-banyak kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hari raya kita dalam PKPB ini juga akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu je saya minta, supaya jangan kita kata Ramadan tahun ini tak seronok kerana kita agak terkurung. Terkurungnya kita inilah sebenarnya dapat melaksanakan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri rasakan saya lebih banyak, lebih kuat lagi. Kita boleh buat banyak perkara dalam bulan Ramadan ini kerana paginya kita tidak bekerja sampai ke malamnya. Mana banyak boleh kita habiskan masa dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Kalau waktu kita bekerja dulu, waktu sebelum daripada PKP, kita ialah pagi kita ke pejabat urusan, balik ke rumah petang, asar dalam keletihan, kemudian lepas tu maghrib, masuk isya, tarawih, lepas tu kita nak baca Quran sedikit, kita dah rasa malas disebabkan oleh kerana keletihan seharian kita. Namun pada waktu ini, tuan-tuan, adalah suatu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dalam waktu PKP ini untuk kita berterusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada pihak Masjid Rafi'ah Taman Huda dan juga kepada pemuda Masjid Rafi'ah Taman Huda dan semua yang memberi sumbangan untuk kuliah ini. Moga-moga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.